negara kita. Tadi ada orang bertanya kat dalam satu live dia kata, betul ke kerajaan PH dia tanya seorang ustaz, bolehkah kita menyokong kerajaan PH yang menolak hudud? And then saya terfikir satu soalan. Number one, betul ke kerajaan PH menolak hudud? Number two, kalau ia pun kerajaan sekarang ni menyokong hudud ke? Itu persoalan dia. Sebab setahu saya kerajaan PH tidak pernah mengatakan mereka menolak hudud, sebagaimana juga kerajaan sekarang tidak pernah mengatakan mereka menyokong hudud. Jadi benda itu adalah mainan sebenarnya yang dipercayai oleh orang-orang biasa kerana mereka kurang ilmu, ataupun sekadar nak memprovokasikan soalan lah. Tetapi kadang-kadang kita, bila kita bermain dengan perkara agama, kita bermain dengan perkara perkara terutama agama ni lah, kita selalu orang merasakan itu yang dia maksudkan. Kadang-kadang kita beranggapan demikian. Kita bagi contoh masa Hadi Awang dulu kan, masa dia dibagi peluang zaman Barisan Nasional untuk membentangkan rang undang-undang hudud, bukan undang hudud, RUU 355. 3 kali dia dibagi peluang oleh BN untuk membentangkan RUU 355, di mana ketiga-tiga kali dia telah menangguhkan. Tak pernah dalam sejarah Malaysia, ataupun mungkin saya tak tahu, tapi setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, tak pernah dalam sejarah Malaysia pembangkang dibenarkan membawa usul peribadi, dan usul peribadi itu didahulukan. Bawa usul peribadi ni, private bill ni normal. Biasanya pembangkang akan bawa private bill, government buat government bill. So private bill ni biasanya letak bawah sekali. Dah habis, dah government affairs, baru kita buat private bill. Tetapi apa yang berlaku, Hadi Awang dibenarkan untuk membentangkan RUU 355. Dibenarkan. Tapi 3 kali dibenarkan, 3 kali dia minta ditunda. Jadi kita mempersoalkan sebenarnya. Dia kemudian dia kata, oh ini sebab pembangkang Pakatan Harapan telah menghalang. Tak ada halangan pun. Malah sewaktu dia membentangkan tu, kita bagi dia bentangkan. Tak ada halangan, tak ada orang bising, tak ada orang bantah, tak ada orang bangkang. Malah benda itu sebab apa? Kerajaan adalah Barisan Nasional pada waktu itu. Azalina Osman sebagai Menteri Undang-Undang pada waktu itu membenarkan. Tetapi 3 kali itu langsung tak ada cerita, tak habis cerita tu. And then tiba-tiba bila dia jadi kerajaan, 2 Perdana Menteri dia jadi kerajaan, di bawah Muhyiddin Yassin dan di bawah sekarang ini Ismail Sabri. Dan yang menariknya, 18 bulan dia di bawah Muhyiddin Yassin, Menteri Undang-Undang yang boleh membenarkan rang Undang-Undang 355 itu dibawa adalah menteri daripada PAS. Ambil ni, masuk ni dalam kepala otak, masukkan. RUU 355 kalau dibawa oleh Menteri Undang-Undang itu yang paling efektif. Dan Menteri Undang-Undang sewaktu Muhyiddin Yassin selama 18 bulan jadi kerajaan adalah Taqiyuddin, orang daripada PAS. Jangan kata rang undang-undang, usul pun tak pernah bawa, tuan-tuan. Jangan kata rang undang-undang, usul pun tak pernah nak bawa. Cerita langsung 18 bulan tu langsung terus senyap pasal rang undang-undang RUU 355, langsung terus senyap. Tak ada berita, tak ada cerita. Jadi siapa sebenarnya yang menentang RUU 355 ni? Kalau kita kata 3 kali dia bagi peluang sewaktu Barisan Nasional, sewaktu Muhyiddin Yassin dia jadi Menteri Undang-Undang, sama jawatan dengan Azalina Osman dahulu, jadi Menteri Undang-Undang, langsung tidak ada. Nak bawa, nak cerita, nak bawa pun langsung tak ada, tuan-tuan. Langsung tak ada. Jadi konklusi dia apa? Konklusi dia, RUU 355 ni hanya sekadar undang-undang. Kita tak adalah kata itu hudud, tak. RUU 355 bukan hudud. Menolak RUU 355 bukan menolak hudud. Hudud itu cerita lain, satu set perbualan yang lain. RUU 355 adalah rang undang-undang Akta 355. Tak ada kena-mengena dengan hudud. Bermakna apa? Tak ada apa pun RUU 355. Nak terima boleh, nak tolak pun boleh. Tak ada isu. Tak ada isu nak menolak RUU 355. Itu sekadar salah satu daripada undang-undang. Macam juga undang-undang traffic light, macam undang-undang orang kata apa, nak menyeberang jalan, macam undang-undang kita nak buat bangunan. It's just a law. Satu undang-undang biasa je. Ramai yang berhujah yang kata kita menegakkan RUU 355. Saya tanya dia, pernah baca tak RUU 355? Pernah baca tak RUU 355 tu? Pernah tak baca? Saya rasa majoriti yang saya tanya tu tak pernah. Bukan majoriti, semua yang saya tanya tu pernah baca tak RUU 355? Tak tahu pun, tak pernah baca pun RUU 355 tu apa. Saya tanya, 355 tu apa maksud dia?
Dia macam cerita orang MA63 jugalah. Ramai cerita MA63. Kita mempertahankan MA63. Saya tanya satu soalan. Pernah baca tak MA63 tu? Langsung tak pernah baca. Tapi kata nak memperjuangkan MA63. Tapi baca pun tak pernah. Faham pun tak tahu. Tak tahu MA tu apa. Malaysian Act ke? Malaysian Agreement ke? Which one? So akhirnya dia hanya sekadar jadi slogan untuk kita nak jual. Kata-kata. Sama RU355 ni. Kenapa saya nak buat cerita ni tuan-tuan? Tadi masa sidang parlimen hari tu, Hadi langsung tak ada datang sidang parlimen. Hadi langsung tak datang sidang parlimen. Langsung tak ada tuan-tuan. Kan? Kita tak tahulah kalau ada yang boleh menyatakan sebaliknya, tapi setahu saya dia tak datang langsung sidang parlimen. Apa sebab dia wallahu alam lah kenapa dia tak datang sidang parlimen. Tetapi sewaktu Publica ni pertemuan Presiden Perikatan Nasional hari ini, saya rasa semalam kot. Sewaktu pertemuan Perikatan Nasional. Oh, kita kata, saya tunjuk. Presiden PAS Abdul Hadi Awang tiba di Publica untuk menghadiri mesyuarat Perikatan Nasional pagi ini. Itu boleh pula datang. Bertongkat tak ada masalah. Pergi parlimen, tak tahulah dia datang ke tidak. Dengar cerita macam tak datang. Kalau ikut list nama hari tu macam tak datang. Tapi berbagi jawatan, orang yang pertama, tongkat pun tongkat lah. Tuan-tuan, kita nak cerita macam ni kepada orang yang masih lagi nak incline kepada PAS ni. Orang yang masih lagi, orang kata apa, nak dia macam ni. Kenapa? Ada orang tanya, kenapa dia orang ni terlalu taksub dengan PAS ni? Okey, orang yang menyokong PAS ni pada pandangan saya ada beberapa kategori tu. Dia kategori pertama yang memang mendapat tarbiyah PAS daripada kecil. Okey, dia orang ni sekolah pun sekolah PAS, sekolah pasti tadika, dia masuk pula tarbiyah PAS, masuk usrah PAS, mak bapak dia pun orang PAS. So dia ikut PAS daripada kecil. Dan tidak ada lain selain daripada PAS. Dan tarbiyah PAS ni adalah satu tarbiyah yang keras. Siapa yang kenal PAS, dia memang, siapa yang tahu PAS, kalau dekat UK dulu bukan utara ya, Hizbi. Dekat UK dulu Hizbi, arwah roommate saya adalah antara lajnah tarbiyah Hizbi. Dia sangat keras. Dia pandang orang lain ni sebagai satu pandangan yang macam orang Yahudi pandang bawah sikit daripada orang Yahudi pandang orang bukan Yahudi. Sebab Yahudi anggap bangsa dia je yang mulia, bangsa lain semua adalah hina. Itu Yahudi. Dia bawah sikit daripada Yahudi. Siapa kalau join PAS ni, that's it. Yang lain semua dah macam kira, macam minta maaf saya kata lah, dah macam kira seolah-olah tak cukup Islam dia sebab tak menyertai perjuangan fisabilillah PAS. Itu satu golongan. Kemudian dia ada satu golongan lagi. Golongan dia adalah golongan yang pada zaman muda dia huha-huha, belajar agama pun mungkin tak erti, baca Quran pun tak pandai, mengangkat-angkat ke Islam dia macam ke laut lah. Zaman muda dia penuh dengan maksiat, pergi minum sebagainya, bumbang-bumbang kan. Bila dia dah berusia sedikit, timbul kesedaran dalam jiwa. Jadi sebagai orang Melayu orang Melayu kita ni suka ambil shortcut. Kita suka ambil shortcut. Jadi kita pun belajar sikit tentang agama, tentang Islam, kita nampak PAS. Kita kata, inilah satu-satunya jalan untuk aku pergi ke syurga. Kita pula dengar ceramah PAS masa tu, terus pergi. Ini jalan untuk aku ke syurga ni. Yes, this is the way. Maka disertailah golongan ini. Tapi pemahaman dia tentang agama itu terlalu cetek. Dan apa saja tok guru dia kata, maka dia percaya. Sampaikan dia pernah kata, dia kata apa? Takkanlah ustaz nak menipu. Ni ustaz ni. Takkanlah ustaz nak menipu. Ni ulama' ni, takkanlah ulama' nak menipu. Kan? Nampak, kita kena faham dalam istilah dalam Islam pun dia ada dua jenis ulama'. Salah satu dipanggil ulama' su'. Ulama' su'. Ulama' su' ni adalah ulama' jahat. Dan di ulama' jahat ni dia ada pada sepanjang zaman, tuan-tuan. Dia ada sepanjang zaman. Sepanjang zaman ada. Kan? Kalau kita tengok imam-imam yang empat, Imam Bukhari sendiri pernah ditangkap dan dipenjarakan kerana fitnah. Imam-imam, contoh Imam Ahmad Hanbal pernah ditangkap dan dipenjarakan. Ibnu Taimiyah pernah ditangkap dan dipenjarakan. Kalau kita tengok contohnya seperti Imam Bukhari pernah dihalau daripada tempat kediaman dia sendiri. Bukan oleh orang luar, tuan-tuan, bukan oleh orang biasa, tetapi juga mereka yang bergelar ulama'-ulama' ini. Kerana mereka ada kepentingan dengan pembesar, dengan umara. Mereka rapat kepada umara, kepada pembesar, kepada pemerintah. Jadi segala fatwa yang mereka keluarkan adalah bertujuan untuk menyenangkan hati umara. Dan apa saja fatwa yang menyanggah hati umara, dia sembunyikan. Itu dipanggil ulama' jahat. Ulama' su' dipanggil ulama' jahat.
Dan dalam Islam kita tak ada istilah kata-kata oh dia pembesar kita kena bagi yang elok-elok. Maka kalau dia buat jahat, maka kita tak cakap, tak buat apa-apa dengan dia. Kan, kalau dia kena kleptokrat pun kita diam. Tak apa, tak ada masalah. Janji kita kerjasama, janji kita dapat kuasa, janji kita dapat pangkat. Kan? Itu yang tak apa bagi dia orang. Jadi mereka yang tak berada dalam aliran mereka ni dianggap sebagai apa saja yang kau buat, walaupun kau berpegang kepada prinsip, maka itu adalah salah. Anwar Ibrahim menolak kleptokrat. Apa tujuan dia? Kerana dia tahu kalau dia terima kleptokrat, boleh jadi Perdana Menteri. Boleh jadi Perdana Menteri. Terima kleptokrat senang. Aku bebaskan korang daripada kes-kes ni, kita boleh jadikan kau Perdana Menteri, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Namun dia berpegang kepada prinsip. Dia berpegang kepada prinsip hingga kan GPS pun dia tak nak jumpa. Kalau GPS tu benar-benar nak bersama dengan kita atas dasar prinsip, dia akan datang bersama dengan kita. Tak perlu kita nak explain panjang-panjang. Dia pun faham apa perjuangan kita. Tak perlu kita cerita panjang-panjang. Kalau dia nak datang, dia datang. Bukan kita sombong, tapi kita nak bagi tahu bahawa perjuangan kita ini adalah perjuangan menentang kebobrokan, menentang kejahatan. Apa kita kata? Perjuangan yang membawa reform yang betul, reformasi yang betul, istilah islah yang betul. Dan islah ni teman-teman, saya nak bagi tahu, Islam itu bukan datang semestinya datang daripada orang yang besar, yang hebat, yang berserban berjubah. Tak semestinya. Kadang-kadang Islam tu datang daripada orang yang kita tak sangka-sangka. Dia di mulut dia tak pernah pun mengucapkan dia ulama, dia tok guru. Tak pernah pun dia belajar Timur Tengah. Tak pernah pun dia tak pakai pun serban jubah dan sebagainya. Tetapi perbuatan dia, sikap dia, prinsip dia bila bertentangan di antara kepentingan diri dan kepentingan awam, di antara pangkat dan juga prinsip, di antara mahu menerima jawatan ataupun menolak demi kerana nak memastikan apa orang kata sucinya perjalanan ini daripada kekotoran-kekotoran ini, maka dia memilih yang itu. Walaupun orang kata alah PM tepilah kau sekali lagi. Tak apa tuan-tuan, tak apa. Sebab saya kata mulia dan hinanya manusia itu di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Seluruh negara, seluruh dunia boleh menghinakan seseorang itu, tapi di sisi Tuhan dia mulia, maka dia adalah mulia. Dan seluruh dunia boleh memuji dan memuja seseorang itu, kalau di sisi Tuhan dia adalah hina, maka dia adalah hina. Kerana apa? Hina atau mulia seseorang itu kerana apa yang dia pegang, prinsip yang dia pegang. Tuhan tunjuk kita sekarang tuan-tuan. Apa lagi bukti yang kita nak nampak dalam negara kita ni? Apa lagi bentuk yang kita nak nampak dalam negara kita sekarang ini? Yang berserban, berjurubah, yang membawa tasbih, mereka yang menelusuri sekarang ini jalan kleptokrat, jalan perompak, jalan orang yang menindas dan mengambil dan merampok harta negara. Itu dia. Dan mereka menelusuri jalan tersebut. Tuhan tunjuk mereka ke jalan itu dan mereka masuk ke dalam jalan itu. Tuhan tunjukkan jalan. Allah bagi kita pilihan. Jalan baik, jalan buruk. Yang pilih kamu. Tuhan hanya tunjuk jalan. Tuhan tunjuk dia jalan itu dan dia masuk ke dalam jalan itu. Bukan sekali tuan-tuan, 2 kali. Bukan sekali, 2 kali. Sekali bersama Muhyiddin Yassin, sekali bersama Ismail Sabri. Dan percayalah, sekali lagi bersama UMNO dalam PRU ke-15 yang akan datang. Ni sampaikan, potong bahagian ini bagi kepada orang PAS. Bagi kepada orang PAS. Tak gunalah kamu bercakap RU 355, kamu bercakap tentang hudud, kamu bercakap tentang itu, tentang ini. Tak guna bercakap semua tu. Sebab itu hanyalah satu perkara yang sandaran kecil. Sedangkan secara prinsipnya, kamu sendiri tak boleh berpegang dengan apa yang kamu preach. Allah kata dalam Al-Quran, cari surah As-Saff, lima taqulu lama la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu la Allah lupa pula ayat tu. Besar kemukaan Allah kerana kamu tidak melakukan apa yang kamu buat. Tengok tadi dah ingat, saya lupa. Tuan-tuan, besar kemurkaan Allah, kamu buat, kamu kata tapi kamu sendiri tak buat. Besar kemukaan Allah, kamu berkata benda yang kamu tak buat. Sekarang ni timbal balik apa yang kamu kerjakan. Dia macam ni tuan-tuan. Itu golongan kedua tadi.
Dan mereka golongan ketiga, golongan yang sedar. Dia tahu mereka tak boleh bersama dengan PAS, tapi dia orang tak boleh nak pergi mana-mana. Dia kata, aku tahu PAS ni salah, tapi aku tak boleh pergi mana-mana. Takkan aku nak join PKR, takkan aku nak join DAP, takkan aku nak join Amanah. Aku duk kutuk Amanah daripada dulu. Kita kata simple je lah. Kalau kau tak nak bersama dengan PAS, jangan sokong. Sebab di akhirat kelak, kita akan membawa panji-panji kita sendiri di padang mahsyar. Panji-panji ni, dan kita akan ikut panji mana yang kita bawa, yang orang bawa. Kita akan ikut panji tersebut. So pilih yang terbaik.